saya dapat bersama-sama dengan masyarakat di Sandakan, di Kampung Simsim. Dan tadi apabila lagu original Sabahan ini dinyanyikan, saya begitu boleh katakan cemburu kepada orang Sabah, kerana orang Sabah bukan saja pandai menyanyi, tetapi semangat orang Sabah bersatu padu dan menghormati antara satu sama lain di negeri Sabah ini. Ini keunikan dan perpaduan yang ditunjukkan oleh negeri Sabah dan menjadi contoh kepada seluruh rakyat Malaysia. Tahniah orang Sabah. Pada pilihan raya kali ini, saya datang hanya 2 hari lepas untuk membantu, untuk memberikan sokongan. Rakan-rakan yang lain telah membantu sepanjang kempen ini diadakan. Apabila saya turun di Kota Kinabalu 2-3 hari yang lepas, mendarat saja di Kota Kinabalu. Dari Kota Kinabalu saya satu malam bermalam di Kota Kinabalu, keesokan hari pergi ke Keningau, lepas Keningau semalam pergi ke Tawau, hari ini ke Sandakan. Di mana-mana tempat di Sabah, di seluruh pelosok Sabah, kita nampak gambar seorang pemimpin Sabah yang dihormati. Satu-satunya gambar yang kita lihat di mana-mana tempat di seluruh Sabah, tidak lain tidak bukan ialah Datuk Seri Shafie Apdal. Dan mesej tema kempen ini satu dia, satu saja, iaitu unity, perpaduan untuk menyatu padukan rakyat Sabah. Ayo kita bersama-sama menyokong Datuk Seri Shafie Apdal menangkan warisan pada keesokan hari. Kali ini kita cukup bersatu padu. Strategi yang telah pun dilaksanakan oleh Warisan Plus amat berkesan, amat berjaya. Kerana yang pertamanya, kita bersatu padu setiap kawasan di seluruh negeri Sabah yang mewakili Warisan Plus hanya seorang calon saja di setiap kawasan DUN. Walaupun setiap kawasan tu ramai calon, ada sampai 10, di Tanjung Papat ada 5-6 orang, tapi yang mewakili Warisan Plus, yang mewakili Datuk Seri Shafie Apdal, seorang saja, iaitu saudara Frankie pun di Tanjung Papat. Di Irapura, saudara Kelvin Chong, seorang saja calon Warisan Plus. Kita tak lawan antara satu sama lain, tak ada calon keadilan, tak ada calon OPCO, tak ada. Satu saja, kerana kita adalah bersama-sama dalam gandingan Warisan Plus. Tetapi kita lihat di sebelah sana, 73 kawasan tetapi calon 90 lebih. Ada tempat mereka berlawan antara satu sama lain. Maksudnya apa? Maksudnya mereka tidak bersatu padu. Maksudnya mereka tak ada konsensus di antara satu sama lain. Sampai hari ini mereka kata nak bincang lagi supaya ada di antara calon mereka tarik diri. Kita nasihatkan mereka, tak payah tarik diri dah. Besok rakyat Sabah akan sokong Warisan Plus dan Datuk Seri Shafie Apdal akan menjadi Ketua Menteri. Tak payah tarik-tarik lagi dah. Dan kita punya calon Ketua Menteri seorang saja. Esok kita menang. Sekarang ini dalam pukul 10. Tak sampai 10 jam kita akan mula mengundi. Malam esok dalam lebih kurang pukul 10 kita dah tahu keputusan. Dalam 24 jam apabila kita sudah diumumkan keputusan, apabila kita cukup kerusi untuk membentuk kerajaan negeri Sabah, lusa Datuk Seri Shafie Apdal akan angkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah. Itu kalau Warisan Plus menang dan tuan-tuan puan-puan kena menang kan. Tapi kalau sebelah mereka menang, siapa jadi Ketua Menteri?
Mereka bercakaran antara satu sama lain. Muhyiddin cakap calon mereka sebagai ketua menteri Haji G. Apabila Muhyiddin cakap Haji G jadi ketua menteri Sabah, Zaid Hamidi, Presiden UMNO, tak setuju. Sebab UMNO pun ada calon. Dia kata calon dia Bung Mokhtar. Tuan-tuan dan puan-puan kenal ke tidak Bung Mokhtar ni siapa? Saya ada dengar orang nak maki saya. Bukan maki saya kan? Itu Bung Mokhtar. Jadi UMNO nak Bung Mokhtar, Muhyiddin nak Haji G. Siapa lagi? Kita tak tahu. Tapi pokoknya ialah kalau Haji G jadi ketua menteri Sabah, bos dia siapa? Bos dia dekat Putrajaya, Tan Sri Muhyiddin, sebab dia orang bersatu. Apa-apa kena tanya Tan Sri Muhyiddin, kena tanya Putrajaya. Kalau Bung Mokhtar jadi ketua menteri Sabah, bos dia siapa? Bos dia Zaid Hamidi. Apa-apa kena dekat Kuala Lumpur, Zaid Hamidi, nak tanya dulu boleh buat ke tidak. Ini adalah Haji G dengan Bung Mokhtar. Mereka kata, oh dulu parti DAP ni parti Semenanjung, tapi bersatu bukan ke parti Semenanjung. UMNO bukan ke parti Semenanjung, tetapi warisan lain cerita. Kalau Datuk Sri Shafie menjadi ketua menteri, bos dia bukan di Kuala Lumpur, bos dia di Sabah. Bos dia ialah anak Sabah dan rakyat Sabah. Itu beza dia. Tuan-tuan dan puan-puan, terpulanglah kepada tuan-tuan dan puan-puan menilai. Saya faham sentimen rakyat Sabah. Rakyat Sabah nak memastikan bahawa rakyat Sabah ada kuasa untuk mengembalikan hak rakyat Sabah. Apa yang patut kepada Sabah, patut dikembalikan kepada rakyat Sabah. Aku ni pernah menjadi Menteri Persekutuan 22 bulan. Kita bawa bincang di Kabinet, nak bagi balik kepada Sabah, nak mengiktiraf Sabah sebagai satu wilayah daripada 3 wilayah yang membentuk Malaysia. Kita nak membina perlembagaan persekutuan, mengembalikan hak, mengembalikan status negeri Sabah. Kita bawa ke Parlimen, nak pindah perlembagaan kena 2/3 ahli Parlimen setuju. Kita semua setuju. Yang tak setuju siapa? Bung Mokhtar yang tak setuju. Ahli Parlimen UMNO yang tak setuju. Ahli Parlimen Sarawak yang tak setuju pada ketika itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ada niat, kita ada semangat nak memberikan hak semula kepada rakyat Sabah, nak mengembalikan supaya Sabah mempunyai status yang istimewa dalam Persekutuan Malaysia. Saya orang Negeri Sembilan, tapi saya faham bahawa di antara 13 negeri ini ada kelainan dia. Walaupun Sabah dan Sarawak adalah negeri-negeri dalam Persekutuan Malaysia, tetapi sejarah Malaysia ini dia dibentuk di antara Malaya, Sabah dan Sarawak, dan ketika itu Singapura. Itu sebabnya kita namakan sebagai Malaysia pada 16 September 1963. Ada orang kata Sabah masuk Malaysia, tak betul. Sabah tak masuk Malaysia. Sabah bersama Sarawak dan Semenanjung membentuk Malaysia. Itu saya sebagai anak muda, walaupun tak begitu muda lah, dah faham dah perkara ini, dah lama dah saya faham. Tapi orang politik terutamanya daripada UMNO dan Barisan Nasional tak faham. Mereka ingat ini Sabah masih boleh dikontrol oleh Putrajaya. Mereka tak hormat kedudukan istimewa Sabah dalam Persekutuan Malaysia. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin datang semalam, saya dengar cerita di tempat ini juga, di atas pentas ini juga, serah surat kelulusan, kononnya nak bagi peruntukan lulus dah kepada Kampung Sim-Sim untuk memperbaiki jambatan. Itu peruntukannya dah diluluskan oleh Pakatan Harapan dulu lagi.
Masa pilihan raya kecil Sandakan tahun lepas, kita dah lulus dah. Dah bagi dah. Dia datang, dia kata apa? Kalau Sabah ini tak bersama dengan persekutuan, peruntukan-peruntukan ini tak boleh diluluskan, tak boleh diberikan. Dia ni tak begitu faham semangat persekutuan. Dia tidak hormat bahawa Sabah mempunyai kedudukan yang istimewa dalam persekutuan Malaysia. Jadi saya nak kata tuan-tuan dan puan-puan, bahawa dalam politik Malaysia pada hari ini, sesiapa saja jadi Perdana Menteri, mereka kena hormat Sabah. Siapa saja duduk di Putrajaya kena hormat Sabah. Kalau esok Sabah, orang Sabah buat keputusan nak Shafie Apdal sebagai Ketua Menteri, nak warisan sebagai kerajaan, itu adalah keputusan daripada orang Sabah, mesti kena dihormati. Putrajaya tak boleh cakap sebab engkau tak sokong aku, saya tak bagi peruntukan. Itu haram, tak boleh. Lagi-lagi Muhyiddin ini nak jadi Perdana Menteri berapa lama belum tahu lagi. Mungkin minggu depan tak jadi Perdana Menteri lagi dah. Mungkin bulan depan tak jadi Perdana Menteri lagi dah. Jadi tak payah sombong, tak payah angkuh. Sesiapa saja jadi Perdana Menteri Malaysia, nak membela dan mengembalikan hak untuk rakyat Sabah adalah tanggungjawab. Jadi, dan orang yang paling lantang dan berani mempertahankan dan memperjuangkan hak rakyat Sabah ialah Datuk Seri Shafie Apdal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap dan saya menyeru supaya esok mari kita sama-sama memberikan satu mandat yang besar dan kukuh kepada Datuk Seri Shafie Apdal. Dan tuan-tuan dan puan-puan di Sandakan ini, yang pertamanya kena menangkan calon kita di Tanjung Papat. Saudara Frankie pun bagi dia majoriti tinggi, menangkan dia. Yang kedua, saudara Kevin Chong, menangkan dia di Iropura. Frankie pun menang, Kevin Chong menang. Mereka malam esok akan pergi Kota Kinabalu bagi tahu Datuk Seri Shafie Apdal, kita orang Sandakan nak Datuk Seri Shafie Apdal sebagai Ketua Menteri Sabah. Jadi ini tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan esok. Jangan ada alasan esok konon ada sebab Covid sekarang ini tak boleh keluar. Covid memang kita tahu kena berhati-hati, kena pakai pelitup muka, kena cuci tangan, kena ada distance sikit, kena beratur. Tapi jangan nanti ada alasan nak beratur panjang tak keluar mengundi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak keluar mengundi, tak ada siapa boleh tolong tuan-tuan dan puan-puan. Kalau Putrajaya nak membuli nanti, tak boleh salahkan sesiapa kalau anda tak mengundi. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak mahu dibuli oleh Putrajaya, esok tuan-tuan dan puan-puan kena keluar mengundi dan mengundi Warisan Plus. Jadi malam ini kita berterima kasih. Kita amat sama-sama kita. Nanti saya akan habiskan ucapan saya tak lama lagi. Cuma saya berharap di Kampung Sim-Sim, di Sandakan ini, kita teruskan perjuangan dan pastikan pembangunan kita dapat dilaksanakan di sini.